Bismillahirrahmanirrahim. Testing suara 1 2 3, testing suara 1 2 3. Kita tunggu kita nak cuba suara sama ada dengar ataupun tak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon kalau boleh dengar, boleh beritahu tak kalau dengar. Sebab saya takut nanti tak dengar. So jadi tak dengar nanti susah nanti. Percubaan suara 1 2 3, percubaan suara 1 2 3, percubaan suara 1 2 3. Right. Dengar ke kawan-kawan yang sahabat yang sedang menonton live saya ni, dengar ke? Right. Alright, dengar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tengah hari, selamat tengah hari kepada semua sahabat yang berada di luar sana. Hari ini, istimewanya hari ini adalah kita bersama dengan Jasin Daily. Kita live bersama dengan Jasin Daily hari ini, bersama dengan ownernya lah, Cikgu Nasar, ada di sini bersama dengan saya di sini. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, hari ini saya lebih kepada kita nak bercakap mengenai apakah perbezaan antara simptom demam biasa, demam influenza dan juga simptom demam COVID-19. Sebab ramai di kalangan kita sebenarnya hari ini dia masih lagi tertanya-tanya, dan ramai juga pesakit yang datang hari ini masih lagi keliru. Doktor, macam mana bezanya antara demam biasa, saya ni demam biasa ke, demam COVID ke, ataupun demam yang memerlukan influenza biasa saja ke? Jadi hari ini kita akan merungkai dan kita akan berkongsi bersama ilmu yang ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, semua sedia maklum, hari ini adalah hari yang kedua Malaysia berada dalam langkah, kata orang pun dalam langkah kawalan pergerakan. Jadi saya berharap semalam pun yang amat berhormat Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin buat satu lagi media statement dan menyatakan dan merayu untuk agar kita membantu negara ini dengan jangan keluar rumah. Maksudnya keluar rumah tu bila perlu saja. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita nak bercakap beza antara demam biasa, influenza dan COVID-19. Jadi tuan-tuan, pertamanya kita kena lihat seperti apa yang saya cakap semalam. Sesiapa yang mempunyai COVID-19 ini ataupun sesiapa yang disyaki mempunyai COVID-19 ini, pertama, dia boleh jadi COVID-19 positif tetapi tiada simptom. Yang kedua, dia boleh jadi COVID-19 positif dan dia bersimptom. Kalau COVID-19 yang positif dan juga ada simptom, kita tak risau sangat. Mungkin kita boleh tahu yang okey, ini pesakit ini adalah orang yang dijangkiti COVID-19 dan risiko adalah kita panggil person yang ada risiko yang dijangkiti COVID-19. Itu mungkin tak ada masalah bagi kita. Tetapi yang paling kita risau adalah pesakit yang COVID-19-nya positif tetapi tiada simptom. Jadi biasanya permulaan apa persoalannya, pertama sekali yang kita kena tanya pada diri kita sendiri dan juga kita kena tanya pada diri orang lain juga yang bersama dengan kita adalah apakah kita ada kontak ke tidak. Itu yang kena tahu. Sebelum kita nak cakap pasal simptom demam ke, batuk ke, sesama ke, cek berit ke, sakit tekak ke, pertama sekali kita kena lihat sama ada kita ada kontak dengan orang yang pernah ada COVID-19 ataupun tidak. Sebab apa? Biasanya COVID-19 ini dia mesti datang daripada kontak. Dia tak ada lagi sporadik. Sporadik maksudnya dia boleh kena pada semua orang yang tak ada kontak. Tapi kali ini COVID-19 ni belum lagi sporadik, dia masih lagi kontak. Kalau katalah tiba-tiba kita duduk, kita terdengar ataupun kita dapat kawan yang kita pernah jumpa 14 hari sebelum ini dijangkiti ataupun positif COVID-19. Tapi pada ketika itu kita masih lagi tak ada simptom, tak ada demam, tak ada batuk, tak ada sesama, tak ada sakit perut, tak ada apa-apa, kita sihat walafiat. Maka pertama sekali tujuan tugas kita adalah kita kena terus pergi ke klinik kesihatan yang berdekatan untuk kita buat saringan untuk kita dapatkan test yang dia ambil test daripada hidung dan juga ambil test daripada tekak untuk kita tengok sama ada kita positif ataupun tidak. Sebab apa? Saya ulangi sekali lagi, COVID-19 ni dia boleh datang dengan positif dan bersimptom ataupun positif tapi tidak ada simptom. Tetapi yang bahayanya, kedua-dua positif ni dia adalah orang yang boleh menjangkiti orang lain.
Maksudnya kalau saya tak ada simptom tapi saya COVID-19 positif, saya punya possibility untuk jangkit orang lain sama juga yang orang bersimptom. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita nak bercakap tentang simptom dia apa bezanya, kita kena fikir apakah kita sebenarnya ada kontak dengan orang yang pernah ada COVID-19 ataupun tidak. Kalau ada, please pergi ke sana. Tapi kalau tiada, tak ada masalah lah. Tapi kalau kata ragu-ragu, kita pun tak tahu. Saya rasa macam pakcik tu dulu pernah datang kat rumah saya ke, pernah jumpa dia ke, masih ragu. Kalau was-was, dalam agama Islam pun kalau was-was, pergi tuan-tuan dan puan, kena pergi ke klinik-klinik berdekatan ataupun klinik kerajaan yang berdekatan untuk dapatkan test dia. Test dia tak lama. Dia memang sangat tak lama. Dia punya test lebih kurang dalam kalau kata nak test tu tak sampai 2 minit 3 minit, tetapi yalah kita kena menunggu dengan agak panjang sikit lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bercakap pasal COVID-19 ni dan juga apakah perbezaan antara COVID-19, demam biasa dan juga influenza, pertamanya dia ada beberapa kriteria. Kriteria yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, adalah semua sama ada coronavirus, COVID-19, influenza ataupun demam biasa mesti datangnya dengan demam. Ini kita bercakap yang COVID-19 dan simptom ya, bukan COVID-19 yang tidak ada simptom. Yang simptom untuk COVID-19, demam dia adalah tuan-tuan, dia adalah demam yang sangat tinggi. Biasanya 39 degree dan ke atas. Kalau kata influenza, biasanya kebanyakan influenza akan demam dalam 38 ke 38.5. Kalau demam biasa, yang cakap demam mungkin disebabkan mungkin kita disebabkan perubahan cuaca, itu demam biasanya kita panggil low grade fever. Low grade fever maksudnya demam mungkin dalam 37.5, 37.7, 37.8. Okey, yang seterusnya tuan-tuan, yang paling penting sekali adalah perbezaan antara COVID-19 dan juga demam biasa dan juga influenza adalah batuk. Dari segi batuk, kalau influenza tuan-tuan dan puan, kalau kita kena influenza, jarang orang akan ada simptom batuk. Tetapi demam biasa boleh batuk. Demam yang biasa tak ada masalah untuk batuk, tapi batuk dia mungkin agak kita panggil mild cough lah. Tetapi kalau orang yang mempunyai simptom COVID-19 tuan-tuan dan puan-puan, batuknya adalah batuk dry cough yang kering dan juga batuk yang sangat kuat, sangat teruk. Maksudnya batuk tu sampai kita rasa macam kita nak termuntah. Batuk tu sampai kita rasa macam tiba-tiba kita rasa susah nak bernafas. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masalah, ada batuk yang macam tu, please kita minta untuk kita pergi ke klinik berdekatan untuk kita screening. Sebab apa? Kalau kita tak screening tuan-tuan dan puan-puan, kita takut kita mungkin menghadapi COVID-19. Dan yang seterusnya, dah ada demam, dah ada batuk, dan yang seterusnya adalah orang saya cakap yang paling penting adalah shortness of breath ataupun susah nak nafas. Kalau bahasa orang kampung senang cakap lah, kalau kata susah nak nafas lah. Susah nak nafas ni tuan-tuan, kalau kata kita demam biasa, jarang kita akan dapat susah nak nafas. Kalau kata kita influenza pun, kita jarang nak dapat kita susah nak nafas. Tetapi jika kita dijangkiti COVID-19, maka biasanya simptom yang paling utama adalah kita akan rasa susah nak nafas. Bila rasa susah nak nafas ni tuan-tuan dan puan, please, wak imak apa sekalipun yang terjadi, wak imak kita demam ke tak demam ke, mesti pergi ke klinik yang berdekatan untuk kita dapatkan kepastian sama ada kita jangkiti COVID-19 ataupun tidak. Sebab apa? Biasanya kalau kita lihat 2 kes kematian yang sebelum ini, dia menyebabkan akibat kesukaran nak bernafas, mempunyai masalah nak bernafas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan pandang enteng dan jangan pandang ringan terhadap simptom-simptom yang berlaku. Dan biasanya ada orang cakap, doktor, ada tak kalau saya ni sakit tekak ni, saya ni ada COVID-19 ke tidak? Sama ada sakit tekak ni influenza boleh sakit tekak, demam biasa boleh sakit tekak, COVID-19 pun boleh sakit tekak. Jadi ini adalah antara saya rasa simptom-simptom yang biasa, tetapi ini adalah 3 simptom yang kita rasa yang paling kita rasa paling penting dan juga paling kita perlu menitik beratkan. Antara itu demam, batuk yang teruk dan juga sesak nafas. Seterusnya tuan-tuan, kalau orang kata, doktor saya ni demam lah doktor, tapi demam tak teruk, tetapi saya ada sakit-sakit badan. Biasanya tuan-tuan dan puan-puan, untuk orang yang sakit yang mempunyai COVID-19, jarang-jarang
akan berlakunya sakit badan. Maksudnya kalau kata nak lihat, orang kata kalau sakit demam dan sakit urat tu, biasanya COVID-19 dia tak akan sakit urat. Biasanya COVID-19 dia akan datang dengan demam, dia akan datang dengan batuk yang teruk, dia akan datang dengan sesak nafas. Kalau sakit badan ni apa, biasanya orang yang jangkiti COVID-19 biasanya jarang nak kena dapatkan sakit-sakit badan. Dan juga tuan-tuan dan puan, biasanya sakit kepala. Sakit kepala ni, kalau kata demam biasa, kemungkinan kita boleh sakit kepala. Influenza, sakit kepala sangat berat. So kita akan rasa kalau kita kena influenza ni, kita akan rasa kepala kita ni sangat macam nak pecah. Tetapi untuk pesakit yang menghidapi COVID-19, dia takkan rasa sakit kepala. Jaranglah. Sangat-sangat dia punya peratusan untuk kena sakit kepala tu sangat mungkin dalam 0.1% saja. Jadi tuan-tuan kena ingat, antara tiga perkara yang kita kena ingat kalau kata nak bezakan antara demam biasa, COVID-19 ataupun influenza adalah, kalau COVID-19 demamnya mesti demam yang tinggi, 39 degree dan ke atas. Seterusnya COVID-19 batuknya adalah batuk yang sangat-sangat teruk sampai kita rasa nak muntah, sampai kita rasa susah nak bernafas. Dan yang seterusnya, yang paling penting adalah tuan-tuan dan puan-puan, bila kita ada COVID-19, simptom-simptom COVID-19 yang kita boleh bezanya daripada COVID-19 dan dengan demam yang biasa adalah dari segi kita ada menghadapi kesukaran untuk bernafas. Dan biasa ada juga orang tanya, apakah treatment kita? Okey, kalau ada orang tanya, kenapa doktor ada orang yang COVID-19 boleh duduk dekat rumah, boleh rehat dekat rumah, boleh rehat, tak perlu pergi hospital? Sebab saya dah cakap semalam, COVID-19 ni kalau kata kita paling risau adalah pada golongan yang berisiko tinggi. Siapa yang berisiko tinggi? Yang pertama adalah warga emas yang 50 tahun dan ke atas. Yang kedua adalah orang yang mempunyai penyakit-penyakit yang kita panggil kritikal. Ada kanser, ada darah tinggi, ada diabetik, mungkin ada masalah paru-paru. Sebab kita lihat kalau pesakit yang meninggal, arwah yang meninggal, pesakit yang kedua meninggal di Johor Bahru, kenapa beliau COVID-19 pada umur 34 tahun tetapi meninggal? Disebabkan arwah ni mempunyai masalah pernafasan sejak dulu lagi. Jadi COVID-19 ini membuatkan masalah pernafasan itu menjadi lebih kritikal. Jadi inilah antara yang kita perlu risau. Kalau kata kita dah tahu dekat rumah kita ni memang ada orang warga emas, memang ada orang yang memang ada masalah kronik, ada masalah kesihatan yang kronik, saya mohon sangat supaya kita lebih berjaga-jaga. Jadi apakah yang kita buat sebenarnya? COVID-19 tuan-tuan dan puan, sesiapa yang mempunyai COVID-19, kita kena ingat masih lagi tiada ubat, masih lagi tiada vaksin untuk kita menentang COVID-19 ini. Bukan kat Malaysia je, satu dunia tak ada vaksin lagi. Kalau orang cakap duduk jemur tengah panas, ataupun ada yang kata tadi ada makan makanan yang kena makan, itu masih lagi tidak boleh dibuktikan secara klinikal. Sebab apa? Masih lagi, sebab China pun masih lagi buat kajian dan US pun masih buat kajian, dan malah kita pun ada agensi yang masih lagi buat kajian mengenai macam mana cara kita nak mengubati, apakah ubat yang paling terbaik. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, biasanya orang yang COVID-19 ni kita treated dekat hospital ataupun dekat rumah secara simptomatik. Simptomatik maksudnya kalau kata demam kita bagi ubat demam, kalau kata batuk kita bagi ubat batuk, ataupun kalau kata kita susah nak nafas, kita akan bagi supportive care. Maksudnya kita akan bagi oksigen, kita akan bagi drip, kita akan bagi ubat apa-apa yang boleh kita bantu untuk dia melegakan sahaja. Tetapi untuk mengubati masih lagi tidak ada. Tetapi percayalah, sebenarnya COVID-19 ni adalah satu virus yang dia akan datang, dia peak time dan akhirnya dia akan turun. Tapi yang paling kita risau bila dia sampai peak time. Dia sampai peak time dan itulah masa yang paling kritikal sekali yang kita memerlukan intensive care. Yang maksudnya kena duduk di ICU, kena tengok betul-betul, kena jaga dengan betul rapi. Sebab apa? Kalau kita tak betul-betul kawal masa peak time tu, saya percaya inilah saat dan ketikanya kesihatan orang yang dia jangkiti boleh merosot dan seterusnya boleh menyebabkan kematian. Jadi tuan-tuan, pertama kena ingat apa bezanya. Nak bezakan COVID-19 dan juga orang demam biasa, pertama, demamnya mesti demam yang terlalu tinggi. Yang kedua, mesti batuk yang teruk sangat, yang sampai kita rasa susah nak nafas, sampai batuk tu kering dan rasa macam sampai nak muntah. Dan yang ketiga adalah mesti datangnya dengan
susah nak bernafas. Maksudnya orang COVID-19 saja, demam, batuk dan juga susah nafas. Jika ada 3 perkara ni, walaupun tuan-tuan dan puan-puan rasa macam was-was lah sama ada tak pernah jumpa orang yang dijangkiti ke tidak, saya nasihatkan pergi terus ke klinik kesihatan yang berdekatan untuk dapatkan rawatan ataupun untuk dapatkan test. Untuk kita buat ujian sama ada kita positif ataupun negatif. Dan kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda tiada simptom tetapi ada kontak maksudnya ada pernah jumpa orang yang pernah kena COVID-19, tiba-tiba kita duduk, orang ni, mamat ni aku pernah jumpa lah 2 hari lepas, tengok-tengok gambar dia dah duduk dalam orang yang positif COVID-19. Please pergi ke klinik kesihatan berdekatan. Waimah tuan-tuan dan puan-puan tak ada simptom sekalipun. Sebab apa? COVID-19 ni dia boleh jadi positif dan juga tidak bersimptom. Tak ada langsung apa-apa, demam ke batuk pun tak ada. Tetapi yang hari ni kita nak bercakap yang COVID-19 positif dan juga simptom. Bezanya antara simptom COVID-19 dan juga yang lain-lain hanyalah 3 benda ni, 3 benda yang utama. Pertama, demam. Kedua, batuk yang sangat teruk. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, susah nak bernafas. Jadi, itu saja antara kita nak bincangkan hari ini. Kita nak berkongsi tentang apakah perbezaan antara demam biasa, influenza dan juga COVID-19. Jadi, sementara masa yang ada, saya nak kita buka soalan supaya kita boleh berkongsi dan mungkin kita boleh memperbincangkan apakah yang terbuku di dalam hati. Boleh kita buka soalan? Kita tengok sekejap saya tengok dah banyak dah bawah ni. Kita ambil satu. Alright, tadi ada saya sempat. Sekejap Alright, sesiapa yang ada soalan tak ada masalah, boleh tanya terus kat sini. Dekat Jasin Daily pun ada. Dekat Jasin Daily pun ada live tentang ni. So boleh tanya kat Jasin Daily dan juga boleh tanya juga dekat dalam saya punya Facebook lah juga. Doktor, jika positif yang tidak bersimptom, macam mana seseorang yang dijangkiti nak tahu berapa lama selepas terjangkit walaupun tak bersimptom pada awalnya baru muncul simptomnya? Kalau positif yang tidak bersimptom, sebab tu pertama sekali kita kena tanya diri kita, ada tak kita ni ada kontak dengan orang lain? Maksudnya orang yang lain tu orang yang dah dijangkiti. Kalau kata tiba-tiba kita terdengar, orang ni pernah kita jumpa 14 hari sebelum ni dan juga orang tu positif. Jadi please lah, saya cakap bawa diri kita pergi ke klinik kesihatan yang berdekatan untuk kita buat test. Sebab apa? Kita tak boleh nak pastikan sebab dia tak ada simptom. Dia tak ada simptom. Tu lagi kita risau. Tetapi dia punya tahap untuk dia merebak kepada semua orang tu sama aja dengan orang yang bersimptom. Jadi saya harap yang tu boleh jelas lah Hazwan Hilmi. Alright, lagi sama-sama tak apa. Kita sama-sama berkongsi kata apa ilmu yang ada. Macam saya, suami masih lagi bekerja. Jadi ada tak langkah-langkah mencegah dari terkena COVID-19? Sebab saya dan anak-anak memang di rumah. Cuma risau suami masih lagi bekerja. Ya, soalan yang sangat-sangat bagus. Kalau mana ahli keluarga yang terpaksa bekerja, terutama di frontliner. Tuan-tuan, nak langkah mencegah, macam saya cakap, biasanya minta suami sentiasa mengamalkan, pertama, pakai mask di tempat kerja. Dan mask tu mestilah, mask tu jangan bagi dia basah. Kalau mask yang kita pakai ni, contohnya mask yang ada ni, lebih kurang macam ni, tetapi basah, tolonglah tukar. Macam mana sekalipun kena tukar. Sebab basah aja kita tak boleh nak pakai. Yang kedua, tuan-tuan, perempuan, kena pakai hand sanitizer. Sentiasa bawa, dia ada hand sanitizer yang kecil ni, sentiasa bawa dalam poket, sentiasa hand rub. Dan juga yang ketiga, keep distance daripada pekerja-pekerja yang ada. Kalau kata kita duduk kat situ, katalah kat tempat kerja, kat tempat kilang kita, pastikan kilang yang beroperasi itu mesti mendapat kelulusan daripada MKN. Itu yang pertama. Kalau dia beroperasi tetapi tidak mendapat kelulusan, kita boleh mempertikaikan dua. Kalau dia dah dapat kelulusan, pastikan kilang yang beroperasi ni sebenarnya, kalau ikut MKN punya undang-undang hari ni, dia mesti mengurangkan sekurang-kurangnya 50% pekerja dia. Jadi contohnya, kalau kata satu kilang tu beroperasi ada pekerja selama 100 orang dan dia terpaksa beroperasi, mendapat kelulusan dan dia perlu beroperasi satu hari itu mesti sekurang-kurangnya 50 orang. Maksudnya dia kena kurangkan 50% supaya untuk mengelakkan jangkitan ini terjadi pada semua orang. Dan yang seterusnya adalah pastikan kilang bertanggungjawab untuk bagi setiap pekerjanya mask dan juga setiap pekerja dia
hand sanitizer. Jika mana-mana kilang ataupun company yang tidak melakukan sebegitu, boleh buat report. Jadi kita hari ini kita minta tolong sangat untuk semua pengusaha-pengusaha kilang yang masih lagi beroperasi, kalau tak dapat saya tanya ni, kalau tak dapat kelulusan, jangan berani-berani nak beroperasi. Sebab apa? Ini melibatkan keselamatan semua masyarakat. Ini bukan lagi keuntungan, ini melibatkan keselamatan semua masyarakat. Kalau dia degil juga, saya percaya, saya minta tolong ramai-ramai pekerja ni buatkan satu laporan. Macam semalam saya dah buat satu bersama-sama dengan pekerja kilang Zinji di Merlimau, Melaka. Kita buat satu laporan mengenai kilang ni dia dah lah beroperasi, tetapi beroperasi secara maksimum dan juga tak ada langkah-langkah keselamatan. Jadi itu antara hak kita kena tahu. Selain daripada hak pengawas owner kilang untuk nak operate, kita perlu ada hak kena tahu hak kita sebagai seorang pekerja di kala wabak ni berlaku. Okey, lagi next. Dekat klinik tak boleh check Halimatun. Kalau kata nak tengok COVID-19, kalau nak check COVID-19 tak ada dekat klinik swasta. COVID-19 hanya boleh diperiksa di klinik kesihatan yang berdekatan. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau kata duduk di Jasin ini, boleh ke klinik kesihatan Merlimau, boleh di klinik kesihatan Jasin juga. Ataupun kalau tak tahu, boleh call. Ada call nombor yang kita tera 0688 something itu, nanti saya kongsi balik, saya pun dah lupa nombor dia. Boleh call ataupun boleh Google, call dulu, tanya dekat mana ada. Kalau ada, lagi senang. Kalau di Putrajaya, kawan-kawan yang berada di Putrajaya, lagi senang. Dia dah buat drive-thru. Kita duduk dalam kereta je. Masuk dalam kereta, dia ambil kita punya sampel melalui tingkap saja. Jadi itu lebih memudahkan. Alright. Aminah Aris, macam mana tengok mana soalan ni. Sekejap Okey. Alamak, Daniel. Okey, soalan adalah macam mana dengan hotel? Saya operasi macam biasa, boleh diberi check-in seperti biasa? Okey, sebenarnya bila dalam MKN punya undang-undang, penyataan yang telah dikeluarkan sebelum ini, hotel adalah dalam bidang servis yang dibenarkan beroperasi, tetapi dibenarkan beroperasi dengan syarat-syarat tertentu. Macam saya cakap lah, mengurangkan 50% pekerja, ataupun mungkin cara kita nak bersihkan tu mungkin lebih kurang 30 minit sekali, kena dibersihkan tempat-tempat tumpuan menjadi satu, dibersihkan dengan hand sanitizer dengan cara yang betul. Ataupun bila kalau dalam hotel ni kita tak benarkan untuk buat majlis-majlis dan berkumpul lebih kurang 10 orang ataupun lebih. Jadi kena check dengan majikan juga tentang tu. Okey, kalau terdapat tanda-tanda corona, apa yang perlu dilakukan? Nak kena pergi klinik ke, call ambulans ke, macam mana? Okey, yang pertamanya Tuan Imaduddin, kalau terdapat simptom-simptom corona dan kita pun tahu rasanya macam lebih kurang kita pun pernah ada kontak, jangan lengah-lengahkan diri, sila pergi terus ke klinik kesihatan yang berdekatan. Jika tak tahu klinik kesihatan yang berdekatan, boleh Google dan dapatkan nombor hotline dan call hotline tu dan minta. Biasanya sekarang ni kalau kita tengok dia dah ada apps. KKM dah keluarkan apps. Kita tengok ada simptom dia macam ni. Macam ni, adakah kita ni positif corona ataupun tidak. Biasanya kalau nak positif corona ni tuan-tuan, kena dapatkan sampel. Dia tak boleh based on simptom saja. Simptom ni hanya guideline saja. Kalau dah ada simptom, saya punya nasihat adalah kita terus pergi ke klinik kesihatan. Jangan pergi ke klinik swasta. Kena pergi ke klinik kesihatan. Alright. Hospital mana yang adakan sediakan test khas untuk corona? Puan boleh cek di pejabat kesihatan daerah yang berdekatan, dan biasanya klinik kesihatan yang berdekatan ada sediakan test. Jadi dia tak boleh pergi ke klinik swasta. Klinik swasta memang tak ada. Yang ada hanyalah klinik kesihatan kerajaan yang boleh buat test untuk COVID-19 ini. Dan simple dia. Dia punya test dia sangat simple. Dia ambil satu swab daripada hidung dan juga daripada tekak untuk kita positif. Dan biasanya kita akan tunggu lebih kurang dalam 24 ke 48 jam, dan nanti pejabat kesihatan akan call kita sama ada beritahu sama ada kita positif ataupun kita negatif. Kalau kita positif, biasanya pejabat kesihatan akan aturkan orang untuk ambil kita dekat rumah tu dan dibawa ke tempat yang khas lah. Alright. Kalau ada yang semput asma, ada risiko. Yes, kalau ada yang semput dan asma, tuan-tuan dan puan-puan, itulah risiko antara risiko penyakit-penyakit kronik. Jadi kalau kata ada semput ataupun asma ataupun kanser ataupun ada masalah darah yang lain, maka anda tergolong dalam risiko yang tinggi, tidak kira umur anda. Jadi kalau kata umur yang lebih 50,
mempunyai masalah-masalah kesihatan yang lain, lebih tinggi risikonya. Jadi kepada tuan-tuan dengan kat luar sana, kalau dah tahu memang kita ada masalah kesihatan yang agak teruk, jangan keluar rumah. Kalau boleh keep distance, duduk dalam rumah, duduk 2 minggu ni duduk dalam rumah sendiri pun tak apa, tak perlulah nak keluar, minta orang lain belikan pun tak apa. Right. Klinik kesihatan biasa boleh ke kalau nak buat? Boleh. Memang kena buat kat klinik kesihatan biasa. Tak perlu pergi ke hospital terus. Boleh buat kat klinik kesihatan biasa. Jangan risau. Betul tak semestinya COVID-19 kan? Saya baca COVID-19 ni dry cough without phlegm. Yes, betul. Memang batuk untuk COVID-19 ni simptom dia adalah batuk yang kering dan sangat teruk. Dia kering dan sangat teruk. Dia bukan batuk biasa. Kita boleh bezakan. Dia macam kita demam denggi. Kita dah biasa demam, tapi bila kita kena demam denggi ni, kita akan rasa badan kita ni rasa lain. Sama juga seperti batuk. Batuk dia bukanlah satu batuk yang kata orang pun kita pernah rasa. Dia akan batuk yang kita boleh lihat orang yang COVID-19 ni batuk yang tanpa henti dan sangat-sangat memeritkan. Jadi, yes. Tempat kerja saya, dia bagi satu mask, gunalah 12 jam. Tu saya cakap sebenarnya ini adalah tanggungjawab majikan kepada pekerja. Jadi, tuan-tuan kena ingat, tanggungjawab majikan kepada pekerja adalah untuk menyediakan aspek-aspek keselamatan. Jadi ini hak kita. Kalau kata 12 jam kita sediakan satu mask, saya rasa ini sangat benda yang tidak berpatutan. Jadi sebagai pekerja kita boleh demand, kita boleh minta. Walaupun Wak Imah dia kata hari ni nak dapat mask ni susah. Jadi nak tak nak dia kena carilah. Sebab itulah kalau kata dia tak boleh nak cari, maka saya punya pendapat adalah dia perlu tutup. Daripada dia nak mengakibatkan risiko kepada pelbagai nyawa. Right? Doktor, adakah COVID-19 boleh berjangkit melalui penyediaan makanan? Contohnya seperti kedai makan walaupun makanan itu berbungkus. Okey, kalau COVID-19 ini dia dijangkiti melalui dua cara. Okey, cara yang pertama adalah melalui airborne. Maksudnya bila orang yang COVID-19 ni batuk dan partikel tu batuk, orang yang berada di sekeliling saya dalam lingkungan 1 meter dan boleh masuk dalam hidung dan terusnya masuk ke dalam paru-paru. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melalui sentuhan. Kalau kata biasanya kalau orang COVID-19 ni dia batuk dan dia pegang. Katalah dia batuk dia pegang benda ni. Saya batuk, saya ada COVID-19, saya batuk, saya pegang ni. Jadi saya letak sini dan tiba-tiba datang pula kawan saya pegang benda yang sama dan juga ambil tangan dia yang sama ni, sebelum dia basuh ataupun dia letak hand sanitizer, dia kena pada mata, pada hidung, pada mulut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu kita menasihatkan semua orang, kalau dah pegang mana-mana, kita dah pegang apa pun dan kita rasa tak yakin, please basuh tangan dengan sabun. Tak ada hand sanitizer, basuh tangan dengan sabun. Wak Imah, kita pegang duit, kita kira duit ni, ya, tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, kira duit tu, kita dah simpan duit tu dalam wallet. Sebelum tu jangan letak tangan kita pada mulut, jangan letak tangan kita pada hidung, jangan letak tangan kita pada mata. Sebab inilah cara jangkitannya. Apa yang kita perlu buat lepas kita pegang duit, kita pergi ke mana-mana, pilih air, basuh tangan, cuci. Ataupun kalau ada hand sanitizer, pakai hand sanitizer. Memang agak leceh, tetapi inilah cara untuk kita membendung. Right, suara tak dengar? Amir Rahim, suara tak dengar ke? Saya nak tanya, ni kawan-kawan dengar ke suara? So setengah minta respon, dengar ke suara? Right, kita tengok ya. So Borhan Sayuti, saya rasa dapat menjawab persoalan ya. Dapat menjawab soalan ya. Betul ke kalau kuarantin diri kat rumah, kuman tu akan mati? Dia bukan kita duduk kat rumah tu kuman tu akan mati. Kena ingat, kenapa kita minta kuarantin di rumah? Disebabkan kita nak break the chain. Maksud break the chain ni adalah kita nak memutuskan rangkaian penyebaran virus-virus itu. Katalah kalau orang tu memang ada COVID-19 dan teruk, tak boleh duduk rumah. Dia kena duduk ke hospital dan seluruh ahli rumah tu perlu diperiksa. Jadi dia bukan maksudnya duduk kat rumah 14 hari ni akan mati. Tidak, kita nak break the chain. Kita nak memutuskan rangkaian penyebaran virus itu. Bahayanya kalau kita tak putuskan rangkaian penyebaran virus ini, maka akan lebih ramai lagi orang akan mendapat jangkitan COVID-19. Dia ibarat kalau kita susun mancis panjang dan kita bakar hujung. Daripada hujung ni, kalau kita tak tarik satu tu, daripada hujung akan terbakar. Tapi kalau kita tarik satu, maka dia akan bakar dekat tengah-tengah di mana tempat kita
break the chain. Inilah fungsi kenapa kita kena duduk selama 14 hari ni, duduk rumah, stay home, duduk rumah, jangan keluar. Sebab apa? Kita nak break the chain. Kalau dah break the chain, macam mana dia nak sebar? Jadi bila dah tak boleh sebar, akhirnya berjayalah kita kawal. Seperti mana di China. Hari ni di China kilang dah mula beroperasi. Sebab apa? Coronavirus dah berjaya dikawal. Sebab apa? Sebab China betul-betul dia buat lockdown. 3 hari fully lockdown. Semua benda tak boleh pakai. Semua orang tak boleh. Waimah public transport di atas jalan raya pun tak boleh ada orang. Sampai tahap macam tu. Tapi kita tak naklah sampai kita lockdown. Setakat ni kita masih lagi kawalan perjalanan. Sebab kita rasa kita masih boleh kawal. Jadi kita perlukan sokongan dan dokongan daripada semua rakyat Malaysia untuk kita break the chain. Kalau kita tak break the chain, percayalah dia akan jadi lebih teruk. Malah saya percaya 14 hari tidak akan cukup. Dia akan lebih. Mungkin makan masa 2 bulan, 3 bulan. Malah lebih teruk, terpaksa lockdown semua. Jadi ini tugas dan tanggungjawab kita. Kalau kita bercakap, dulu kita nak jadi hero negara, kita tak pandai sukan, kita tak boleh apa, inilah masanya kita nak menjadi hero negara dengan duduk rumah, jangan keluar. Jadi soalan-soalan seterusnya, nak tanya, jika kita baru buat stand jantung, baru 4 bulan, usia 53 tahun, last scan 3 bulan. Okey, kalau kata dah memang pernah buat operasi jantung, pasang stand, maka memang ada, kita panggil itu dalam risiko yang agak bahaya sikit. Maksudnya bukan dia tinggi risikonya untuk, kalau kata jangkitan tu, boleh jadi jangkitan tu jadi teruk lagi. Jadi kalau boleh, orang-orang yang mempunyai risiko yang tinggi ni memang kena limitkan perjalanan keluar rumah. Duduk dalam rumah, jangan keluar mana-mana. Kalau boleh duduklah, pakailah hand sanitizer, tetap basuh tangan, insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita boleh menghadapi. Kalau China dan Korea boleh menghadapi, saya percaya rakyat Malaysia pun mampu untuk menghadapi dengan lebih baik, insyaAllah. Dok, saya ada tonsil, memang selalu sakit tekak, tapi saya tak ada demam ataupun batuk sakit tekak. Saya makan macam biasa je. Jadi kalau kata tak ada demam, saya rasa tak ada masalah. Tetapi jika kalau awak tiba-tiba rasa macam pernah jumpa orang ni 3 hari lepas, 4 hari lepas, dan orang tu positif coronavirus, jadi saya minta tolonglah pergi cek juga, ya. Face mask susah dapat, harga pula terlampau mahal sehingga beratus-ratus ringgit untuk sekotak saja. Betul, saya setuju. Inilah hakikatnya. Saya minta juga, kita mohon pihak kerajaan untuk kita kontrol harga face mask. Dan saya percaya 2 ke 3 hari lepas KBNKK dah keluarkan, dah listkan face mask ini sebagai satu barang terkawal. Dan mana-mana pihak yang mengambil kesempatan ni, kita boleh report, dan insyaAllah kita minta pihak yang tidak bertanggungjawab ini dikenakan tindakan yang sangat keras. Alright, saya balik kampung sebelum perintah berkurung. Sekarang cuti dah habis, kena balik ke Cameron. Macam mana dok nasihat? Okay, kalau nak kena balik ke Cameron, kalau kata memang tugas tuan tu memang memerlukan tidak boleh cuti, maksudnya memang katalah memang tempat-tempat yang tuan rasa tempat pekerja tuan tu mungkin menjadi satu aspek penting negara yang tak boleh nak cuti langsung, saya percaya kita bolehlah balik ke Cameron, tapi dengan berhati-hati. Maksudnya dengan langkah-langkah penjagaan yang sepatutnya, pakai mask, pakai glove, dan juga sentiasa basuh tangan. Dan saya rasa ini pun boleh, kalau kata memang tak perlu, katalah memang dalam tempat kerja tuan ni dalam senarai yang tidak perlu diberikan cuti, kena baliklah. Tapi kalau perlu diberikan cuti, jadi saya rasa boleh terus kekal di kampung. Alright, saya nak tanya soalan Umi Kalsum. Saya ada sesama dan batuk. Mana Umi Kalsum ni? Dah tak ada nampak dah. Jadi okey, nak tanya, pakai mask ni untuk orang sihat ke orang sakit? Okey, dia macam ni. Untuk pakai mask ni, dia sebenarnya untuk dua-dua. Tetapi kalau orang sakit, lebih kena pakai mask lebih kerap lah. Sebab apa? Kita tak nak dia jangkitkan orang sakit tu. Dia sakit dan dia pergi mana-mana, kita tak nak dia menjangkitkan orang yang tak sakit. Tetapi kalau orang yang tak sakit, okey, nak pakai mask, kena tengok pada tempat dia. Kalau duduk dalam rumah, kita duduk 2 orang dan kita pasti orang yang berdua ni tak sakit, buat apa nak pakai mask? Letih lah. Tapi kalau kita duduk keluar, kita tak pasti orang dekat luar di sekeliling kita tu sakit ke, tak sakit ke. Jadi untuk langkah menjaga-jaga, kita kena pakai mask. Lebih macam tu lah. Right. Pelabuhan paling bahaya, yang bekerja banyak kapal dari luar negara. Dan saya percaya untuk pelabuhan ni memang sangat bahaya. Tetapi saya percaya
langkah-langkah penjagaan tu perlu diperketatkan lagi. Sebab apa? Kalau kita tak perketatkan lagi, saya rasa dia lebih akan memudaratkan. Dan insyaAllah saya rasa kerajaan pun sedang menilai dalam hal ini. Dan saya percaya dan kita terus percaya pada apa yang Majlis Keselamatan Negara cadangkan. Dan insyaAllah tugas kita sekarang ni adalah bukan untuk salahkan sesiapa, tapi tugas kita hari ini mudah saja, duduk rumah, jangan keluar rumah. Itu saja. Right. Betul, tak boleh duduk pergi ke klinik kesihatan yang kena. Kalau nak cek COVID-19 ni, sekali lagi saya nak ingatkan, tak boleh pergi ke klinik swasta. Kena pergi ke klinik kesihatan, klinik kerajaan kesihatan yang berdekatan. Sebab apa? Klinik swasta tak ada test ni. Yang ada adalah klinik kesihatan kerajaan ataupun hospital kerajaan sahaja. Jadi kalau kata ni kena tengok balik lah ya. Alright. Okey, kita buka. Adakah mask N95 boleh digunakan? Boleh. Kalau kata mask ni boleh digunakan, apatah lagi N95. Kalau nak pakai mask yang tutup tu pun boleh. Tetapi sama ada kita selesa ataupun tidak selesa. Alright. Betul ke berkumur dengan air garam suam boleh hindar virus dalam tekak? Itu adalah antara petua. Tetapi petua ini tidak dibuktikan secara klinikal lagi. Jadi tuan-tuan, saya tak berani nak cakap apa-apa mengenai petua-petua ni sebab dia tak dibuktikan secara klinikal. Jadi saya rasa untuk berkumur tak salah. Jadi kalau nak berkumur, tapi untuk menganggap berkumur itu untuk mengelakkan daripada corona tu, saya rasa benda tu perlu dibetulkan sikit. Sanitizer kepekatan berapa boleh matikan virus? Biasanya sanitizer kena ambil 70%. Alkohol dia mesti ada 70% dan insyaAllah. Dan 70% yang ke atas lah. Tapi kalau terlalu 100% sangat pun tak berapa elok untuk kulit. Tapi 70%, 80% tu saya rasa dah cukup baik dah. Alright. Ada pengalaman pernah suspek TB dan dikarantin, sama ke seperti penjagaan dan kawalan TB? Sebenarnya untuk tuan-tuan dan puan-puan lebih kurang sama juga penjagaan dan kawalan TB. Malah untuk COVID-19 ini dia lebih teruk adalah pada sentuhan. Sebab kalau TB hanya batuk saja. Maksud kita batuk, partikel-partikel yang udara tu masuk dalam paru-paru orang yang kena kita boleh kena. Tapi kalau COVID-19 ni melalui sentuhan, kita pegang barang dan kita bersin kat barang tu, dan juga orang lain pegang barang yang kita pegang tu, orang lain boleh kena. Jadi ini sebenarnya lebih teruk dan lebih kata orang pun lebih penjagaan dia lebih rumit lagi. Right. Kalau ada batuk dan asma, tak ada demam, macam doktor kena pergi check ke? Kalau batuk biasa dan asma biasa tak ada masalah, tapi kena pergi check juga klinik biasa. Janganlah kita nak crowded sangat klinik kesihatan, penat juga. Tapi kalau kata ada kontak tetapi tak ada demam tapi batuk dan asma, ada kontak. Yang pertama sekali tuan-tuan kena ingat, ada kontak. Tak ada kontak tak ada masalah. Yang pertama ada kontak, kena pergi terus ke klinik kesihatan untuk check sama ada kita positif ataupun negatif. Alright. Betul ke asal-usul daripada kelawar? Dia sebenarnya COVID-19 ni dia dah ada, coronavirus ni dah ada sejak lama lagi. Tetapi sebelum ini dia disebarkan daripada haiwan ke haiwan. Dia tak boleh haiwan ke manusia. Tetapi wallahu alam masih lagi kita tak dapat pastikan kepastian sama ada disebabkan makan kelawar boleh jadi ke. Saya tak dapat kepastian, saya tak berani nak bercakap tu. Tetapi dulu hanya haiwan tu haiwan. Tetapi baru-baru ni 2-3 bulan yang lepas barulah boleh buat daripada manusia ke manusia. Itu yang lebih kita risau lagi. Alright, kita buka soalan yang terakhir sekali sebelum kita tutup. Sebab ni pun dah pukul lebih kurang dalam, kita pun dah live 45 minit dah ni. Okey. Alright, okey. Itulah, nak sama ada orang Malaysia tak faham. Kalau tak faham pun kita kena fahamkan dia. Tugas kita, kalau kita dah faham, kita kena memahamkan orang di sekeliling kita supaya memahami apa yang kita perlu lakukan di saat dan ketika ini. Baik, alright. Gejala beli barang dari China selamat. Beli barang tak ada masalah. Sebab apa saya rasa, sebelum kalau kata kita risau sangat, sampai kat sini, barang-barang tu kita sembuh lah, kita bersihkan lah dengan cara yang betul, insyaAllah. 7E open 24 hours. Majikan tak bagi alat keselamatan untuk perkara. Harap majikan ambil tindakan segera. Yes, boleh. Siapa pekerja 7E yang open 24 hours tetapi majikan tak bagi hand sanitizer, majikan tak provide mask, saya rasa ini hak anda untuk mendapatkan apa yang sepatutnya anda dapat. Kalau tak ada, boleh report terus kepada pihak-pihak berkuasa. Alright. Okey, last lah. Saya nampak soalan yang agak ni. Betul ke air kelapa lemon dan sayur-sayur hijau
ni jadi petua untuk bendung COVID-19. Untuk air kelapa lemon dan juga air sayur hijau ni bukan COVID-19 saja, semua orang kena makan sebab dia sangat-sangat sihat. Jadi untuk petua untuk membendung COVID-19 ini, dia hanyalah petua dan tidak lagi dibuktikan secara klinikal. Dan kita harap kajian masih lagi dijalankan oleh WHO dan juga pihak-pihak yang berkaitan. Dan kita harap sangat dalam masa mungkin yang terdekat ini kita berjaya menemui penawar ataupun vaksin untuk COVID-19 ini. Jadi saya rasa setakat itu sahaja kita punya live. InsyaAllah jika ada maklumat-maklumat yang lebih penting ataupun maklumat-maklumat yang saya rasa dan kita boleh kongsi bersama, kita akan live pada masa yang akan datang. Dan jika ada persoalan yang timbul untuk tuan-tuan dan puan-puan, boleh terus WhatsApp saya, ataupun yang ada nombor saya boleh WhatsApp saya, ataupun boleh terus DM saya. Ada juga yang bagi tahu dia nak add saya dekat Facebook, tak boleh. Betul, sebab saya punya limit tu dah 5,000. Jadi kalau kata tu boleh add dekat saya punya page. Dekat page saya pun Dr. Akmal Saleh pun ada, tu boleh tanya soalan dekat situ. InsyaAllah sama ada lambat atau cepat, InsyaAllah saya akan cuba membalasnya dengan sedaya upaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini hari yang kedua. Tugas kita ada 12 hari lagi untuk menjadi wirah negara. Dengan apa? Duduk rumah dan jangan keluar. Sekian, itu saja dari saya. Moga apa yang saya kongsikan ini, ilmu yang sedikit ini boleh dimanfaatkan kepada semua orang. Dan insya-Allah moga-moga yang sedikit inilah yang menjadi titik tolak permulaan untuk kita sama-sama melawan COVID-19. Dan insya-Allah Malaysia boleh, kita boleh, semua orang boleh. Kita doakan Malaysia terus dalam pilihan Allah dan diberikan rahmat kepada semua rakyatnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.